Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sihat, tak sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman ni lah. Ha? Makan benda tu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua beroleh kesihatan yang baik sehingga memampukan lagi kita untuk terus bersama-sama hadir secara online di Google Meet untuk mengikuti program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-200 215, insyaAllah 15 hari bulan Mac 2022, siri yang ke-215. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz yang saya war-warkan kemarin sepatutnya hadir pada malam ni, iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Syahid bin Abdullah daripada Salak Utara. Itu saya sebutkan. Malangnya pada pukul 7 lebih tadi maklumkan kepada saya bahawa dia kurang sihat sikit, nak minta tunda supaya tak bersiaran pada malam ni. Jadi dengan itu pada malam ni kita akan sekali lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim daripada Surah Taman Jawijaya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Muhammad Mustaqim pun dah berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni. Jadi tuan-tuan pun dah hadir, mungkin kawan-kawan kita sebahagiannya akan masuk lewat. Walau bagaimanapun sekarang dia dah pukul 9.43. Marilah kita mulakan program kita pada malam ni dengan sama-sama lagi kita membukanya dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan tentu masih ingat lagi dengan Ustaz muda kita, iaitu Ustaz Muhammad Mustaqim bin Mustafa daripada Taman Jawijaya kita. Jadi Ustaz merupakan penampilan kali ketiga, tak silap saya dah, kali ketiga. Ya, kali ketiga. Alhamdulillah kali ketiga bersama kita. Jadi dah biasa dengan program ni. Jadi insya-Allah kita akan terus saja memulakan program kita dengan sama-sama lagi kita akan meneruskan bacaan Al-Quran kita, di mana pada malam ni kita akan sambung daripada bacaan yang kemarin, iaitu kita akan sambung di muka surat 433 dan juga 434. Hari ni siri ke-216, 16 bulan ke 15 silap. Hari ni 16 hari bulan, 16 hari bulan hari Rabu, siri ke-216, muka surat 433 dan juga 434, insya-Allah. Jadi kita pada malam ni akan baca surah Sabah lagi, sambung surah Sabah kemarin. Tapi malam ni kita akan sambung penutup pada surah Sabah, itu ayat 40 sampai 54. Kemudian kita akan buka surah yang berikutnya, surah yang ke-35, surah Fatir, ayat 1 sampai 3. Yang terdapat di muka surat 433 dan juga 434, insya-Allah. Jadi sebentar lagi kita akan mendengar, sama-sama dapat mendengar bacaan Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim, dan insya-Allah kita akan dapat sama-sama tuan-tuan adu-adukan untuk sama-sama membacanya di rumah masing-masing mengikut seperti mana yang dibaca oleh Ustaz, insya-Allah. Selesai saja kita mendengar dan membaca surah ayat-ayat berkenaan, insya-Allah saya akan pula membaca tafsiran ataupun terjemahan kepada surah yang berkenaan dalam bahasa Melayu, insya-Allah. Selepas itulah barulah saya serahkan sekali lagi kepada Ustaz untuk menyampaikan tazkirah pada malam ini, insya-Allah, dalam slot full time kita, itu kuliah jam 10 kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia, jadi kita akan mulakan, insya-Allah. Kalau tuan-tuan boleh juga lihat pada skrin yang saya akan tayangkan ayat-ayat berkenaan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim bin Haji Mustafa yang merupakan Ustaz di Taman Jawijaya kami untuk meneruskan program siri yang ke-216 pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Baik, kita baca terus ya, no. Belum tu minta maaf, suara tak pernah ada sikit. Tak boleh sihat kan. Nah, ni hujan panas pula kan. Bagi kita baca terus ya, no. Okay. Semua ready dah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب
وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pada malam ni kita dah pun dapat lagi membaca 2 muka surat daripada Al-Quran, yang mana pada malam ni kita baca pada muka surat 433 dan juga 434, di mana kita dapat membacanya mengikut seperti mana bacaan yang telah diperdengarkan oleh Al-Qadir Ustaz Muhammad Mustaqim bin Haji Mustafa kepada kita, insya-Allah. Dan yang berikutnya saya akan bacakan terjemahan kepada surah ayat daripada surah Sabah ayat 40 sampai 54 dan juga surah yang baru, surah yang ke-35 iaitu surah Fatir ayat 1 sampai 3, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku meminta dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, adakah mereka itu dahulu menyembah kamu? Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami. Bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebahagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang kamu daripada apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah pembohongan yang direka sahaja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, manakala orang-orang kafir Mekah itu belum menerima walaupun 1/10 daripada apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu. Namun mereka mendustakan para rasul itu. Maka ingatlah
maka lihatlah bagaimana kedahsyatnya akibat daripada kemurkaanku. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu perkara saja, iaitu agar kamu mencari kebenaran kerana Allah dengan ikhlas. Kedua-dua atau sendiri-sendiri. Berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu renungkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dan tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Katakanlah Muhammad, bayaran apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Bayaranku hanyalah daripada Allah. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulakan dan tidak pula akan berulang. Katakanlah jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya dia maha mendengar, lagi maha dekat. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Lalu mereka tidak mendapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Sesungguhnya mereka telah mengingati Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sama keadaannya seperti mereka di suatu ketika dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha lagi Maha Penyayang. Surah Fatir, Pencipta. Segala puji bagi Allah, Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus pelbagai urusan. Yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptanya apa yang dia kendaki. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkannya kepada mereka manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang disekat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain dia, maka mengapa kamu berpaling? Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang maha agung. Alhamdulillah, kita dah sepun dapat mendengar terjemahan kepada ayat 40 sampai 54 surah Sabah dan seterusnya ayat 1 sampai 3 surah Fatir. Dalam bahasa Melayu, semoga kita dapatlah memahami sedikit sebanyak apa yang Allah firmankan kepada kita yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang menerima Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Dan semoga dengan petunjuk daripada firman Allah yang berkenaan, kita akan terpandu ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, dan semoga kita ianya akan menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT apabila kita faham apa yang kita baca. Kerana ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan juga panduan kepada kita supaya kita menjadi hamba Allah yang baik yang diredai Allah, insya-Allah. Jadi seterusnya saya nak serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim Mustafa
untuk meneruskan slot pulten kita, iaitu dengan memberikan tazkirahnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz Muhammad Mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, macam biasa, lepas kita baca 2 muka surat ayat suci Al-Quran, kita lanjutkan dengan sedikit tazkirah. Sedikit, apa itu tazkirah? Peringatan. Peringatan ni untuk siapa? Untuk kita, manusia. Kan? Sebab apa? Kita manusia sentiasa lupa dan lalai. Dalam perkataan bahasa Arab, istilah bahasa Arab, nasiya. Nasiya itu bermaksud, kita terjemah dalam bahasa Melayu, nasiya itu maksud dia lupa. Kan? Kita pula manusia. Nama pun manusia kan. Ambil ujung belakang tu nasiya, lupa. Kan? Makan pula nasi. Nasiya juga. Lagi lupa. Dah tu, kita ni kena sentiasa diberikan peringatan. Sebab tu ada tazkirah sebagainya lah. Itu maksud tazkirah, peringatan. Untuk kita manusia, kita ni orang manusia ni manusia berakal. Jadi kena sentiasa beri peringatan. Kan? Kita tak bagi peringatan kepada binatang. Kan? Kalau lembu kita cakap kat dia, esok mai sini pukul 7. Tobat dia tak mai lah kan. Kita peringat dia tak mai sebab dia tak ada akal. Jadi kita manusia orang berakal, bila diberi peringatan, kita kena muhasabah diri, kena beringat lah. Kan? Sebab apa? Iblis, mereka dah janji dengan Tuhan. Berjanji nak menyesatkan kita ni, anak-anak Adam. Mereka kan berusaha sungguh-sungguh untuk sesatkan kita. Mereka dah janji dengan Tuhan. Kan? Mereka akan usaha betul-betul, mereka akan buat macam-macam cara untuk tambah ahli neraka daripada golongan mereka. Kan? Jadi, itulah sebab kita kena beringat. Iblis ni mereka akan usaha betul-betul goda kita untuk kita buat maksiat, untuk kita buat dosa, untuk kita buat perkara yang Allah murka. Tambah-tambah lagi, dia menyebabkan kita ni kena penyakit hati. Kan? Macam sebelum ni, tazkirah sebelum ni, saya cerita bab riak, takabur, ujub semua kan. Itu di antara adalah penyakit hati. Ada satu lagi penyakit hati yang sangat berbahaya. Apa dia? Hasad dengki. Tak cerita lagi hasad dengki. Kan ada ustaz cerita dah pasal hasad dengki. Ada, tak ada lagi dah. Kira hari ni saya cerita pasal hasad dengki lah, sikit-sikit lah. Jadi, Nabi kata, dalam riwayat Abi Daud, Nabi dah kata, Nabi dah pesan dah. Nabi kata, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun narul hataba. Nabi kata, iyyakum wal hasad, jauhilah kamu daripada hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Hasanat. Kalau kita sembahyang, kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ni hasanat. Hasanah kita minta, ya Allah, gunakanlah aku kebaikan di dunia. Kan? Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kebaikan di akhirat. Kita minta satu kebaikan lah. Tapi ni hasad ni punya nak kata bahaya. Dia memakan hasanat. Dalam bahasa Arab, hasanat ni, hasanah tu apa? Mufrad. Kan? Untuk satu. Adapun kalau hasanat itu orang panggil jamak taksir. Jadi banyak. Maksudnya banyak lah. Banyak kebaikan dia memakan. Menyebabkan amalan kita ni sia-sia. Fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulun narul hataba. Seperti mana api membakar kayu bakar.
membakar kayu lah kan. Nampak tak rugi tak? Api bakar kayu kan. Apabila api membakar kayu menjadi arang. Arang berubah menjadi debu. Jadi tiup hilang tak bermakna. Betul tak? Jadi sia-sia lah amalan kita selama ni kan. Kayu kan, kayu ni kan seperti mana api membakar kayu. Kayu ni dekat Malaysia ni senang lah nak cari kayu. Kalau kat Mesir ni, dekat Jazirah Arab, kat negara-negara Arab ni punya payah. Mereka pun import lah kayu lah. Ada pun sikit-sikit lah. Kalau kita tengok sana mana ada pokok sangat. Harap pokok kurma tu ya. Kita sini tak apalah, hutan banyak, senang cari kayu. Sebab tu kayu ni bila api bakar jadi arang, kemudian jadi debu dan ditiup tak ada makna. Hilang macam tu tak ada apa. Tak ada hasil apa. Kayu ni susah nak abang kata perumpamaan kayu ni kan di Jazirah Arab. Masa kata perumpamaan kayu ni seperti mana kita punya amalan lah kan. Kita punya beramal susah nak cari kayu lah dekat Mesir, dekat negara Arab susah kan. Macam tu lah nak cari kayu susah. Macam tu jugalah kita ni nak buat amal. Nak bangun tahajud susah. Nak pergi sembahyang jemaah kat masjid susah. Nak buat orang kata apa, nak puasa sunat susah kan. Kita kena mujahadah, kena lawan godaan syaitan semua tu. Punya susah. Setengah orang dia dah biasa buat jadi mudah lah kan. Jadi nak buat benda ni susah. Jadi yang susah ni kita buat bila datangnya api bakar habis. Apa dia api tu? Al-hasad lah. Hasad dengki. Tu nak abang kata penyakit hasad ni sangat berbahaya. Menyebabkan amalan kita ni sia-sia. Rugilah kita beramal selama ni. Kan kita sedekah, puasa, sunat bagainya. Yang wajib tak apalah. Yang sunat-sunat ni rugilah. Buat saja tak dapat apa. Kan? Jadi itulah nak beringat supaya kita ni jauhilah penyakit hasad dengki. Nabi pun dah pesan dah kan. Jadi macam tu. Jadi macam mana kita nak jauhi, kita nak elok, kita nak ubati penyakit hasad dengki ni? Yang pertama apa dia? Yang pertama kita kena sedar diri kita bahawa kita ni kena penyakit hati. Iaitu hasad. Okay. Macam mana? Okay, gula kita tahu bahaya manis. Tapi ada yang lebih bahaya lagi. Apa dia? Dia tak sedar bahawa dia tu ada penyakit diabetes kan. Dia tak sedar diri dia bahawa dia ni sedang ada penyakit. Jadi orang yang tak sedar yang dia dalam keadaan dia tengah sakit, dia ada penyakit hati. Jadi itulah sangat berbahaya. Dia tak sedar. Jadi dia takkan berubah lah bila dia tak tahu, dia tak sedar diri dia kena penyakit hati. Macam mana kita nak sedar diri kita kena penyakit hati? Macam mana? Kita kena tahulah apa itu hasad dengki. Okey. Hasad dengki ni apa dia? Kan? Hasad dengki yang pertamanya karahatun ni'mah ala mun'ami alaih. Dia tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Dia tengok orang lain lebih sikit daripada dia lah. Dia mula dia jadi tak syok, tak senang. Ataupun dia suka tengok orang sedih. Orang panggil SMS. Senang melihat orang sedih. Dia seronok tengok orang sedih kan. Orang ada nikmat, lepas tu kemudian nikmat tu hilang dia. Dia seronok orang tu hilang nikmat. Dia dengki lah. Dan yang kedua, hubbu zawaliha, dan dia mengharapkan kenikmatan yang ada pada orang tersebut, orang yang dia dengki tu hilang. Bila dia berharap macam tu kan, dia akan usaha nak buat macam mana nak bagi hilang nikmat yang ada pada orang tu. Dia dengki ni kan, dia nak bagi hilang macam mana. Kat sini mula dah fitnah kan. Dia mulalah buat fitnah, dia mengumpat dan sebagainya. Fitnah ni bukan dosa kecil antara dosa-dosa besar kan. Ayat Quran, Allah kata dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ataupun ada juga ayat kata wal fitnatu akbaru minal qatl. Kan? Sungguhnya fitnah itu amat dahsyat. Kan? Dan satu lagi ayat wal fitnatu akbaru minal qatl, dan sesungguhnya fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh.
Dia bahaya. Fitnah ni dia macam-macam lah. Bukan, kita dah nampak fitnah yang kecil-kecil ni saja. Kita tak nampak fitnah yang sampai saudara boleh membunuh, adik-beradik boleh sampai bunuh, gaduh sebagainya. Macam-macam lagi lah. Aku tahu pasal fitnah ni. Tapi kita masuk buat asal dengki je hari ni. Nanti kita masuk buat lain pula. Abad tu. Okay. Kemudian lepas kita dah tahu apa itu hasad, kita dah sedar diri kita terkena hasad. Jadi kita akan tahu, kita akan nampak dah akibat dah. Kita dah tahu kan tadi hadis, dah baca hadis tadi, kita dah belajar apa itu hasad. Kan, kita dah sedar diri kita. Kan, hasad tu apa dia? Dia ni orang kata apa, tak senang melihat orang dapat nikmat dan dia berharap untuk orang hilang nikmat tersebut. Jadi kita check lah hati kita. Ada tak kita rasa perasaan macam tu? Ada. Aku dah terkena penyakit hati. Jadi aku kena berubah. Sebab penyakit hati ni susah nak hilang kalau aku tak berubah daripada sekarang. Menyebabkan hati jadi keras. Dan kalau tak berubah memang sangat bahaya. Amalan kita pun akan sia-sia. Kan? Menyebabkan kita buat fitnah ke orang sebagainya. Bila kita nampak akibat tersebut, kita akan cuba untuk berubah. Itu langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua, apa dia? Kita kena berdoa lah kepada Allah Ta'ala. Kita semayang, lepas semayang ataupun kita bangun tahajud. Tak mampu bangun tahajud, tak apalah. Lepas setiap kali semayang, kita doa minta Allah Ta'ala sucikan hati kita daripada penyakit hati. Iaitu hasad. Yang kita tengah sakit hati, yang kita dengki, kita dah check lah kita ada penyakit hati iaitu hasad. Jadi kita minta Allah Ta'ala, Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada penyakit hasad, dengki. Lepas semayang, lepas ambil wuduk, kita doa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Kan doa lepas ambil wuduk kan? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada jalan kebenaran. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang suci hatinya daripada penyakit hasad, penyakit hati. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Dan jadikanlah aku hamba-Mu, jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang salih. Salaha. Salaha maksud dia apa? Yang berkataan bahasa Arab, kita terjemah dalam bahasa Melayu, perbaiki. Salaha, perbaiki. Jadi hati kita ni kena sentiasa kita perbaikilah. Mana ada hati yang tak rosak kalau kita tak jaga kan. Jadi kita kena sentiasa perbaiki. Kita, rumah kita retak, ada retak-retak simen retak rumah lama, yang kita tak jaga kan. Ikut dan je, tak jaga, lama tak jaga, rumah dah lama. Jadi ada retak-retak sikit. Lepas tu kita pihak aware, kita minta apa? Party filler. Kalau siapa tahu, minta party filler macam simen tu untuk tampai balik. Ambil RM3.5 beli, tampai balik. Tampai balik simen yang retak-retak tu. Kemudian kita cat bagi cantik balik. Kita tengok elok tak? Elok lah kan, cantik je. Dah buat elok-elok dah. Jadi dah kita dah perbaiki bagi cantik. Macam tu lah hati kita kena perbaiki bagi elok. Kan? Sebab hati ni dia kawal semua. Bila kita tak jaga hati, hadis rosak semua. Kan ada hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada hadis, ala wa innal hadis tu macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza suluha jasada kulluh wa idza fasada jasada kulluh ala wa huwa al-qalb. Ala wa inna fi jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad kita ni, dalam badan kita ni ada satu daging. Kan? Idza suluha jasada kulluh. Kalau baik daging tersebut, maka baiklah segalanya, segala tubuh badan dia. Wa idza fasada. Kalau rosak daging tersebut, fasada jasada kulluh. Rosaklah semuanya. Ala wa huwa al-qalbi. Ketahuilah ia adalah hati. Jadi kita kena jaga hati kita elok-elok. Yang tu pertama. Penting sangatlah. Kan? Jadi kita kena doa supaya Allah sucikan hati kita dari segala penyakit ni. Kan? Kalau rasa ada penyakit ni, kita doa. Kan? Sebab apa? Doa'u silahul mu'min. Doa kan, doa itu apa? Senjata bagi orang-orang yang mukmin.
Kita duk minta, ya Allah murah rezeki aku, kan, bagi kesihatan, kan, bagi mudah urusan. Tapi kita lupa nak minta doa supaya Allah sucikan hati kita daripada segala penyakit hati. Kan, sebab penyakit hati ni sangat bahaya. Sebab yang pertamanya kita tak sedar kita kena penyakit hati. Kita tak sedar. Yang tu yang bahaya tu. Kemudian bila hati dah rosak, maka rosaklah habis semuanya. Hati ni kawal semua. Jadi itulah kita kena berjaga-jaga. Itu antaranya cara untuk kita ubati hati kita daripada kena penyakit hasad. Bila terkena penyakit hasad, kita, yang itulah antara cara-caranya. Yang pertama tadi, kita kenali apa itu hasad, kita sedar diri, dan kemudian kita berdoa minta Allah jauhkan kita daripada segala penyakit hasad ni, segala penyakit hati. Hasad, riak, takabur, ujub, semua ni lah. Antaranya semua tu penyakit hati lah tu. Bukan hasad sajalah. Semoga Allah jadikan kita di kalangan orang yang sentiasa menjaga hati, orang yang beriman. Dan semoga Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga. InsyaAllah. Jadi setakat tu sajalah tazkirah pada malam ni. Dia bagi simple saja. Tengok semua pakai mengantuk lah kan. Bagi simple saja. Okay. Jadi kita bagi sikit saja. Nanti insyaAllah tazkirah ke depan pula. Kan. Wallahualam. Di mana buruk datang pada saya sendiri, minta maaf kalau ada salah silap, salah bicara. Di mana baik itu datang Allah Ta'ala. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustaqim bin Mustafa yang tampil sekali lagi bersama kita dalam program Universiti Al-Quran Surah Taman Jawijaya malam ni, dan di mana pada malam ni kita dah dapat sama-sama mendengar Ustaz membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, dan seterusnya kita sama-sama dapat mendengar tazkirah yang disampaikan mengenai penyakit hasad dengki. Iaitu macam apa maksud penyakit hasad dengki, pengenalan kepada penyakit hasad dengki kita kenal ya, dan juga macam mana cara kita nak hindarkan diri kita dari terkena penyakit hasad dengki, seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi. Cara dia, kita kena kenal penyakit tu apa punca-punca dia, macam mana kita boleh seseorang menjadi terkena penyakit hati tersebut, dan bagaimana kita nak mengelakkannya dengan cara kita berdoa insya-Allah, dan selalu muhasabah tentang diri kita, dan sebenarnya kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah menjauhkan kita dari penyakit yang berkenaan. Semuanya dengan ilmu. Jadi kalau kita tak ilmu, kita dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Masalah dia, penyakit hati ni adalah perkara negatif yang buruk. Perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadi kalau kita dapat bezakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hubungan, dan penyakit ini berkaitan dengan hubungan dengan manusia, kita iri hati terhadap orang lain dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak berhubung, kalau kita dapat membezakan yang baik yang buruk dalam perhubungan kita, insya-Allah kita akan dapat menjaga batas-batas pergaulan kita, terutamanya yang penting batas-batas pergaulan mengikut yang seperti mana yang Allah kehendaki dalam Islam. Batas-batas pergaulan dalam Islam, batas-batas pergaulan kita memang orang Cina, orang India yang bukan Islam pun ada batas-batas pergaulan dia sesama insan, hubungan sesama mereka, hubungan sesama dengan kita. Ramai yang kita tengok baik hubungan dia, sama macam kita juga. Yang lebih penting adalah kita nak juga menjaga batas-batas pergaulan kita seperti mana yang termaktub dalam ajaran agama kita yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kalau kita mampu membezakan yang mana yang baik yang buruk, insya-Allah kita akan selalu beringat dan selalu bertaubat apabila kita melakukan kesilapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penting seperti mana yang Ustaz sebutkan, kerana hasad dengki ni
termasuk juga fitnah yang Ustaz sebutkan tadi. Satu merupakan dosa besar. Kalau fitnah dosa besar, Allah ada dalam disebutkannya lebih apa? Lebih buruk daripada membunuh. Lebih buruk daripada membunuh. Jadi maksudnya memang sangat, kalau fitnah tu dosa yang besar. Kerana fitnah kita juga ada perhubungan antara manusia. Kita memfitnah manusia lain sehingga menyebabkan dia akan menderita, dizalimi. Dia akan terzalim. Jadi menyebabkan sampai macam mana Ustaz sebut nanti, mungkin boleh berlaku oleh kerana fitnah tu menyebabkan berlaku kegaduhan dan sebagainya, boleh berlaku pembunuhan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ucapkan terima kasih dengan satu input yang diberikan pada malam ni. Semoga kita dapat menjaga hati kita, kita berwaspada dengan penyakit yang disebutkan, penyakit hasad dengki. Semoga kita sentiasa bersangka baik terhadap sesama insan, terutamanya muslimin di kalangan kita. Semoga kita berwaspada terhadap anasir-anasir yang tidak sihat. Jadi seterusnya saya nak persilakan tuan-tuan dan puan-puan berinteraksi dengan Ustaz Mustaqim kita. Haji Yaakob dulu, ni apa serupa macam ayah anda Mustaqim juga di Taman Jawijaya. Haji Yaakob, silakan surah Taman Jawijaya kita. Terima kasih Tuan Rahim yang telah membuat tafsiran untuk ayat yang kita baca tadi bersama Ustaz. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Penyakit hasad dengki ni adalah antara manusia sama manusia. Jadi bila ia bercampur dengan syaitan, maka jadilah satu hal yang tidak kita sukai. Jadi apakah cara yang boleh kita lakukan setelah kita menerima sebuahkan daripada syaitan itu, mula kita tidak terdapat pada diri kita sendiri. Yang boleh, mana kita boleh berbaik semula antara manusia sama manusia. Itu saja soalan saya. Soalannya macam mana kita nak berbaik semula lah dengan manusia. Sama manusia setelah dihasut oleh syaitan. Syaitan hasad dengki tu. Teka-teki je. Jawab macam mana tu? Yang pertamanya tadi soalan macam mana tadi? Boleh ulang balik tak? Saya faham macam ni Ustaz. Kalau kita kita telah melakukan hasad dengki kepada seseorang, macam mana kita nak baiki balik, kita nak rawat balik, ataupun kita nak apa tip untuk kita baiki balik hubungan yang tadi kita telah berhasad dengki kepada dia, kita telah berdosa kepada dia. Jadi macam mana kita nak nak kembali membetulkan balik keadaan. Betul ke Haji Yaakob? Ya, betul-betul. Itu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Yang pertama ya, kita ni manusia dituntut jaga dua benda lah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kan? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala, cara dia macam mana? Kita menyesali perbuatan kita, kemudian kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Yang tu insya-Allah Allah akan terima taubat kita kalau kita bersungguh-sungguh, kan? Sebab Allah Maha penerima taubat, kan? Jadi yang kedua, hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia ni, mau tak mau kita kena minta maaf dekat dia. Kena berdepan dengan dia, kita mohon maaf dekat dia. Sampai dia maafkan kita, kita kena mohon maaf sungguh-sungguh. Tanya dia, apa aku boleh buat untuk maafkan aku, kan? Aku minta maaf sangat-sangat ni. Aku dah hasad dengki kat hang, aku biasa buat macam ni kat hang. Aku pernah hasut orang, suruh buat kat hang macam ni supaya hang hilang nikmat yang ada kat hang ni, kan? Jadi kita cerita kat dia, aku dah buat dosa dekat hang, jadi aku nak mohon maaf. Yang pertama kita mohon maaf dekat dia, minta mohon maaf kat dia. Dan yang kedua, mestilah doa, kan? Kita doa dekat dia supaya Allah kata apa, pemudah urusan dia, Allah buka hati dia
untuk maafkan kita. Sebab hati ni kan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub kan, Allah Taala yang membolak-balikkan hati. Jadi kita kena doa kepada Allah Taala supaya Allah buka hati dia, supaya untuk memaafkan kita. Yang tu di antara cara-caranya lah. Yang pertama kita mohon maaf. Kalau tak maafkan juga, kita minta doa juga. Di samping tu kita minta doa lah supaya Allah buka hati dia untuk maafkan kita. Itulah insya-Allah dia akan maafkan kita. Itu doa sungguh, minta Allah buka hati dia. Sebab Allah pegang hati dia. Kalau kita dah menyesal betul-betul tak mau buat dah, insya-Allah Allah buka hati dia untuk dia maafkan kita, insya-Allah. Itu je lah jawapan daripada saya. Wallahu a'lam. Jadi aku macam mana? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Tak mau panjangkan lagi soalan ke? Kalau saya nak tanya lah. Oleh kerana kita, oleh kerana salah satu cara dia adalah kita jumpa dia, kita minta maaf ke dia, dan kita tanya macam mana, apa boleh saya buat untuk supaya Tuhan memaafkan saya. Jadi maksudnya kita sedia menerima Hukuman. cadangan dia lah, cadangan dia mengenai macam kerana kita nak pujuk dia, kita memang buat kesalahan dengan dia, supaya macam kita nak bayar denda yang dia nak bagikan kepada kita, sedok cover balik apa yang telah kita lakukan kan. Mungkin benda yang kita buat tu sangat menyiksakan dia. Jadi kalau tiba-tiba dia kata tak apa, kalau hang nak minta maaf kepada aku, hang rela untuk mengerjakan benda yang aku suruh, jadi boleh insya-Allah. Tapi kalau dia minta yang berlebih-lebih Ustaz, dia kata tak apa, kalau aku boleh maafkan dengan syarat hang bagi kat aku 1 juta ringgit Malaysia. Macam mana Ustaz? Kita tak mampu nak buat tu. Tadi kita kata kita boleh kan? Okay, insya-Allah. Lepas tu dia minta yang berkorban nak minta, kata dengan syarat hang bagi kat aku 1 juta ringgit, boleh aku maafkan. Macam mana? Kita kena tunaikan juga. Kalau sampai dia minta yang mampu kita tunaikan, maksud dia mungkinlah 5,000 ke, sesuai dengan apa nilai yang kita lakukan kerosakan kepada dia tu, mungkin kita boleh bayar kot. Tapi kalau dia minta sampai 1 juta, kalau dia minta dengan apa nilai kerosakan yang dia terima daripada hasad dengki kita, fitnah kita tu, setimpal, kita kena bayar kot. Pasal dia dah kita kata macam tu, kita setuju. Tapi kalau dia minta lebih-lebih, 1 juta, kalau kadang hang tu kena bayar lipat kali ganda. Kerana hang buat, dia pun geram pula kat kita. Macam mana Ustaz? Nak buat macam mana? Yang tu sebab orang yang dengki tu pun kena pada-pada lah. Sebab dia minta benda yang tak padan dengan apa yang kita buat kan. Memang dia gerak kita. Jadi dia pun seolah-olah macam menzalimi kita lah kan. Contohnya lah kita buat satu benda tu, kita nak bagi dia hilang nikmat sampai dia, contohnya lah orang menega kan, kita dengki kan, orang menega kita dengki, kemudian kita buat satu benda ni sampai dia rugi, menega dia hilang sampai dekat berapa, 10,000 kan. Jadi boleh aku maafkan hang, tapi hang ganti balik 10,000 ataupun lebih sikit 15,000. Jadi kita mampu maka kita kena bayar dan dia maafkan kita. Yang tu tak apa. Dan kemudian kalau dia minta sampai 1 juta, yang tu tak kena gaya lah. Tak kena dengan satu, dia dah zalim dengan kita dah. Kita dah usaha dah nak mohon maaf kat dia. Kita dah menyesali dah perbuatan kita. Tapi dia seolah-olah macam dia tak mau maafkan kita. Kan? Dia letak benda yang orang kata apa? Denda yang kita tak mampu nak buat. Dia seolah-olah macam tak mau maafkan kita. Jadi itulah macam saya kata lah, kita doa lah minta Allah buka hati dia supaya untuk maafkan kita kan. Dia buat macam tu, minta 1 juta tu, seolah-olah dia hati dia tu tak mau maafkan kita. Sebab dia nak bagi kita tak mampu nak bayar. 1 juta tu banyak. Kita gaji KWSP pun tak tahu apa dah sampai. Tak tahu tak sampai kan. Jenuh nak bayar kan. Jadi seolah-olah dia macam tak mau maafkan kita. Dia bagi denda yang seolah ni kita memang kita tak mampu lah kata kan.
Sebab kita dah nak minta maaf dah kan. Kita cubalah minta cakap dengan dia baik-baik, tanya kalau 1 juta aku tak mampu, kita nego dengan dia. Kalau 15,000 insya-Allah boleh lah, ada lah ni aku bagilah ni, maaf aku. Kalau tak maaf kan kau, kita kena lari doa lah, minta Allah buka hati dia. Itulah bagi pandangan saya lah. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, jawapan yang baik. Jawapan yang ada timbang tara dah. yang apa yang insya-Allah baik kepada yang memfitnah, yang berhasad dengki dan juga yang terkena zalim, insya-Allah. Jadi seterusnya nak jemput apa Puan Haji Nurlilawati pula. Banyak hari dah tak dengar Puan Nurlilawati berinteraksi. Silakan Puan Haji Nurlilawati berinteraksi dengan Ustaz Muhammad Mustaqim bin Mustafa kita. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz ni sekadar perkongsian lah kan. Ya. Apabila disebut penyakit hasad dengki tu, kadang-kadang kita tak bermaksud pun untuk berhasad dengki dengan seseorang tu, tiba-tiba terdetik sahaja di hati kan. Benda tu datang macam tu saja. Contohnya lah kan, masa kita sekolah dulu kita tengok kawan kita tak pandai sangat, tak berapa pun. Tapi dah selepas 30 tahun jumpa balik, tengok dia, ya Allah, yang tak pandai itulah yang jadi kaya raya tak. Yang tak pandai itulah yang jadi jauh lebih hebat daripada kita ni yang mengaji teruk-teruk. Jadi kan Ustaz, saya berpandangan kita jangan tengok orang yang lebih hebat daripada kita lah kot. Kita kena tengok orang yang lebih kita kata susah daripada kita. Mendidik hati supaya kita rendah diri kan. Supaya kita tengok kita ni bersyukur dengan apa yang kita ada lah. Kita jangan tengok orang yang lebih hebat daripada kita. Saya rasa macam tu lah kot. Apa pandangan Ustaz? Betul lah tu. Yang penyakit hasad dengki ni ada 3 peringkat sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat paling rendah sekali. Yang pertama, dia tengok orang lebih nikmat, dia tak senang. Tapi yang tu je, takat tu je. Dia tak syok tengok dia lebih daripada aku kan. Dulu mengaji pandai, dulu mengaji tak reti. Tapi lah ni orang kata apa, bisnes kemain lagi kan. Lepas tu kita pun macam jadi tak syok kan. Aku mengaji kemain lagi, mengaji sungguh-sungguh tapi tak berani jadi tak syok lah, hati tak syok, hati tak senang. Itu juga dikirakan sebagai hasad. Tapi peringkat paling rendah. Dan yang peringkat kedua pula, dia tak syok juga tengok orang kata apa, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak syok tengok orang ada nikmat lebih daripada dia. Kemudian wa hubbu zawaliha tadi itulah, dia berharap supaya nikmat orang tu hilang. Dan peringkat yang ketiga kan, yang peringkat ketiga pula, dia tak syok tengok orang, Allahumma salli ala Muhammad, dia tak syok tengok orang lebih daripada dia. Lepas tu dia harap nikmat orang tu hilang. Dan yang ketiga dia berharap supaya nikmat tu berpindah dekat dia. Yang tu 3 peringkat. Yang tu paling teruk sekali. Peringkat paling tinggi sekali hasad dengki. Jadi kita check lah kita peringkat mana. Kalau peringkat pertama, kita tahulah kan kita di peringkat mana. Baru kita boleh cegah kita punya penyakit hati seperti hasad ni. Jadi macam Puan cakap tadi, tu antara salah satunya lah. Kan kita kena tengok orang bawah pada kita yang kita tengok lebih daripada kita. Supaya hati kita ni tak rasa cemburu. Tak rasa dengki. Cemburu ni sifat siapa? Sifat iblis. Kan iblis dia cemburu dengan Nabi Adam. Kan sampai dia kufur, dia ingkar perintah Allah Taala. Kan Allah perintah supaya malaikat semua sujud. Kan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kan ketika mana aku perintahkan sekalian malaikat untuk sujud, iaitu tunduk hormat kepada Nabi Adam. Illa iblis, melainkan iblis aba wastakbara, dia berasa bongkok.
Ada rasa dah lebih pada orang. Macam itulah. Tu antara salah satu sifat syaitan jugalah. Dan dia jealous. Dia cemburu dengan Nabi Adam. Dia. Jadi yang tu lah. Kita dituntut supaya kita tak ikut. Kita tuntut supaya kita ni jauhi sifat-sifat syaitan lah. Allah Ta'ala firman Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikut jejak-jejak langkah syaitan. Jadi kita kena berjaga-jaga lah. Kan? Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey tuan-tuan, nampak masa kita masih ada lagi. Nak jemput Puan Sabiah pula, Ajar Sabiah. Bentar. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semua penyakit ada ubat Ustaz. Ya betul. Hasad dengki ni, apa ubat dia? Adakah dengan cara muhasabah diri ataupun dengan membersihkan hati dan doa? Ya. Macam mana pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Macam saya cakap tadi, cara nak hilang dia tu kena ada ubat dah. Yang tadi ubat dia tu tadi, yang kita sembang tadi tu. Kan kita kena sedar diri kita, kemudian kita kena tahu apa itu hasad dengki, baru kita boleh sedar diri kita tengah hasad ke tak. Bila kita dah sedar tu, kita cubalah cara dia, kita mohon maaf dekat orang yang kita dengki tu. Lepas tu kita doa supaya Allah hilangkan rasa hasad dengki kita ni. Yang tu salah satu, itulah cara yang kita cakapkan tadi. Yang saya beritahu tadi. Cara ada ubat, lebih kurang sama lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Allahu a'lam. Tak dengar lah. Tak buka speaker. Tak buka speaker pula. Seterusnya nak jemput Puan Haji Zaitun Osman. Berinteraksi dengan Ustaz pula malam ni. Lama dah tak tengok Puan Zaitun berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Puan Zaitun. Kurang sikit ni. Hari dua ni tak pun nak sihat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik nak tanya. Macam mana kita nak tahu Allah sayang kat kita? Macam mana kita nak tahu sayang kat kita? Ada pendapat saya lah. Kadang-kadang tanya-tanya juga kan. Apa yang kita buat setiap hari tu yang disuruh tu, rasanya taklah banyak mana pun. Adakah cara-cara yang kita duk buat amalan sama ni tak tahu macam mana yang betul-betul Allah kasih sayang kat kita tu. Okey, yang itulah soalan. Macam mana kita nak tahu sayang kat kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Macam mana kita nak tahu sayang kat kita? Saya tak ingat dalam ayat Quran. Tapi kalau Allah nak kenal kita fatihu fihi. Allah bagi kita faham. Ya. Bila kita faham, insya-Allah kita akan beramal dengan cara yang betul, kan? Allah Taala akan bagi kat kita ilmu. Allah Taala bagi kita duduk dalam majlis ilmu. Contohnya macam kita sekarang ni, kita duduk dalam majlis ilmu, ya, kita dapat ilmu. Contohnya antara salah satu ilmu kita dapat hari ni daripada hasad dengki. Jadi Allah berkehendak kebaikan kat atas kita. Allah nak bagi kita ni tak kena penyakit hasad dengki, kan? Allah bagi kita ilmu apa itu hasad dengki, kan? Ilmu semua bukan pada saya tapi pada Allah Taala lah, kan? Jadi Allah Taala tetapkan macam ni. Allah Taala bagi kita duduk dalam majlis ilmu, kan? Kita faham agama, baru kita beramal dengan baik, dan baru kita, bila kita tahu benda ni tak elok, kita tinggal. Bila kita tahu benda ni baik, kita amal. Itu antara salah satu kita nak tahu Allah sayang kat kita. Dan Allah Ta'ala bagi kita duduk di kalangan bi'ah. Di bi'ah ni yang kata apa? Di kalangan orang kata keadaan. Pergaulan ataupun keadaan lah. Keadaan dengan Allah Ta'ala bagi kita duduk dalam bi'ah solehah. Bi'ah
duduk dengan orang Persekitaran. Bi'ah tu boleh kata persekitaran, Ustaz. sekitaran. Allah Ta'ala bagi kita duduk ni dalam sekitaran yang baik. Allah Ta'ala bagi kita duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu. Bila kita duduk dengan orang berilmu, orang yang baik-baik, maka kita akan terikut. Orang ni duduk pergi masjid, kita duduk dengan dia. Takkan kita tak pergi, kita akan terdetik hati kita untuk ikut dia pergi ke masjid. Kan? Orang ni selalu pergi mengaji, kita duduk dengan dia. Kita duduk rumah seorang-seorang mesti macam bosan, boring kan. Jadi dia ni pergi majlis ilmu, nak try tengok pergi, dia pun terdetik hati dia, terbuka hati dia untuk ke majlis ilmu. Tu salah satu caranya lah. Duduk dalam bukan antara salah satu kita nak tahu bahasa kita, Allah bagi kita duduk yang baik, dan Allah Ta'ala bagi kita kawan-kawan yang solehah. Allah Ta'ala bagi kita faham agama. Nak faham agama ni memanglah Allah Ta'ala bagi kita faham, tapi kita lah kena cari sendiri kan. Kena ikhtiar, kita lah kena usaha cari kan. Wallahu Ta'ala alam. Boleh jawab? Boleh kot? Boleh. Terima kasih Ustaz. Saya salam dekat Pak Haji Mustafa dengan Ajar Kasu. InsyaAllah. Ajar ni PKL. Oh, tak ada. Lepas tak ada lama ni, tak balik ni. Oh. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Rasanya cukuplah interaksi kita untuk pada malam ni, kerana sekarang ni pula pukul 9.10.43 dan lebih daripada 10.40. Alhamdulillah tercapai ajak kita malam ni untuk meneruskan program Dinasti Al-Quran siri ke-216 bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim bin Mustafa. Jadi banyak benda yang kita sentuh mengenai penyakit hati yang merupakan yang dispesifik kepada hasad dengki teri yang Ustaz telah memberikan maknanya dan seterusnya, cara bagaimana kita nak menangani masalah hasad dengki supaya kita terhindar daripada penyakit hati yang berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah sebagai penutup untuk malam besok, saya tak pasti sebenarnya Ustaz Mustaqim, saya dah setuju dengan Ustaz Mustaqim untuk Ustaz Mustaqim muncul malam besok. Malam ni patutnya Ustaz Syahid. Tiba-tiba tadi pukul 7 lebih tadi, dia kata dia tak sihat. Lepas tu dia kata boleh nak tunda, jadi tak tahu. Mungkin saya nak tanya, kalau dia masih sihat dah besok, maksud dia tukar dengan Ustaz Mustaqim lah. Kalau boleh dia pergi malam besok. Kalau tak boleh, saya kena cari pula Ustaz lain, insya-Allah. Jadi sebagai penutup pada program malam ni, seperti biasa nak minta Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim membacakan doa untuk kami semua. Aminkan bersama, semoga kita semua dirahmati Allah SWT dan seterusnya kita berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في صخرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selesailah sudah program Dinasti Al-Quran Surah Taman Jawijaya kita siri yang ke-216 malam ni. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus istiqamah begitu ke program kita, dan terutamanya kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim bin Haji Mustafa kita yang terus sudi membantu mengisi kekosongan dalam program, insya-Allah. Saya sangat mengharapkan terutamanya daripada kalangan ustaz-ustaz dan juga ahli ilmu di dalam taman kita untuk menjadi backup sekiranya berlaku kekosongan yang mana kita perlukan untuk pengisian supaya program kita setiap malam dapat berjalan dengan baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana terus muncul bersama kita. Jadi sebagai penutupnya, kita sama-sama membaca doa khatam Al-Quran. Jadi minta Ustaz, secara bernasib kita Ustaz, minta Ustaz jadi pimpinan untuk baca doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran tu. Silakan Ustaz. Kami ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar wa'adna mudatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih lagi kepada semua. Kita jumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Hari, terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.